Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Okey, kali ini bersama saya Cikgu Najib dalam subjek Sains tingkatan 5 KSSM. Okey, selamat petang kepada semua pelajar-pelajar cikgu. So kali ini cikgu nak mengajar tentang bab yang pertama tingkatan 5 Sains KSSM. So, bab pertama awak akan belajar tentang apa? Let dulu kita nak tengok video dulu. So, cikgu nak bagi awak tengok video iklan yang dah selalu awak tengok bila kita menonton televisyen. Ni iklan yang mudah-mudah aja, iklan Yakult. So kita tengok jap. Cuaca. Hanyalah aku penuhkan segala keindahan setiap hari. Cuaca. Dengan segala yang ku Mengandungi lebih 30 bilion bakteria baik Shirota strain untuk usus. Lebih 80 tahun pengalaman. Yakult untuk setiap orang, setiap hari. Yakult, Yakult. Okey, dah habis dah. Tu je video yang cikgu nak tunjuk dekat awak. Video iklan tentang Yakult. So, apakah ini Yakult sebenarnya, guys? Yakult ni adalah satu minuman kan? Tapi kita telah di brainwash kan bahawa minuman ni memang bagus untuk kesihatan sebab dia mengandungi mikroorganisma baik. Dia mengandungi bakteria yang baik. Okey, fine. Memang betul bakteria yang baik. Tetapi kita tahu tak apa tu sebenarnya bakteria, dan ada sometimes kita sebut dia sebagai virus dan ada juga kita panggil dia sebagai kadang-kadang ulat kan. So apa benda ni semua? Basically ini semua adalah satu dunia yang lain daripada dunia kita. Bermaksud dunia ini kita tak boleh nampak dia dengan mata kasar kita. Kita kena gunakan mikroskop. Kalau kita ulang balik. Okey, pada video pada saat yang keempat, kalau kita tengok iklan tu, tengok baik-baik apa profesor yang dalam video kat belakang saya ni, kalau awak tengok apa yang dia dah nampak. Dia nak tengok tu dia gunakan apa? Alat yang digunakan adalah mikroskop sebab dia sedang nak melihat sesuatu entiti yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar manusia. Jadi dia mestilah menggunakan alat yang dipanggil sebagai mikroskop. Sebab mikroskop ni dia boleh zoom sampailah dia boleh tengok mikroorganisma. So tajuk kita yang kita nak pergi sebenarnya tingkatan 5 bab yang pertama ni adalah mikroorganisma. Mikroorganisma. Hidupan yang sangat seni yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. So kita tengok dulu slide cikgu. Okey, dengan izin. Okey, dunia mikroorganisma. Tetapi untuk KSSM Sains tingkatan 5 pada tahun inilah awak adalah batch yang pertama untuk melihat silibus yang terkini ni. Okey, kita ada satu term yang tak pernah diperkenalkan lagi lah dalam buku teks kepada pelajar-pelajar, iaitu flora normal. Apakah yang dimaksudkan dengan flora normal ini tadi? Cuba awak lihat tadi video, awak dah tahu ada satu mikroorganisma ataupun bakteria. Biasanya kalau kita dengar perkataan bakteria sahaja kita dah tahu, ni memang tak baik untuk badan kita kan. Tetapi kenapa awak minum air Vitagen tu? Sebab doktor daripada Jepun tu kata, air Vitagen ni dia mengandungi bakteria yang baik untuk sistem penghadaman. Maksudnya dekat sini ada dua jenis. Ada mikroorganisma yang baik, ada mikroorganisma yang tidak baik yang boleh mendatangkan harmful kepada tubuh badan manusia, yang boleh mendatangkan keburukanlah kepada tubuh badan manusia. Sebenarnya flora normal ni adalah mikroorganisma yang ditemukan pada manusia dan ianya tidaklah mendatangkan sebarang jangkitan kepada manusia. Dia tidak membahayalah basically. Dia tidak boleh menyebabkan penyakit. Contohnya bahagian atas pernafasan kita. Kita pun ada sejenis mikroorganisma yang duduk dekat sini. Nama dia Streptococcus. Contohlah contoh. Okey, dekat kulit awak, dekat kulit kita sebagai manusia pun sama juga. Kita ada mikroorganisma yang memang dah ada di atas kulit kita, ditemukan di atas kulit kita, tetapi tidak pula mendatangkan sebarang kejangkitan, sebarang penyakit. Contohnya adalah Staphylococcus.
Oh, nama dia memang pelik-pelik lah. Ada SP titik kat belakang tu apa? SP titik kat belakang tu bermaksud spesies. Ini nama spesies dia lah. Kita kena tulis mengikut takrifan seorang saintis. Memang ini penulisan yang betul. Ada SP titik dekat belakang. Okey, dekat usus kecil kita, inilah tadi yang kita tengok air vitagen tu. Dekat sinilah ada bakteria yang baik tu. Contohnya adalah lactobacillus. Lactobacillus ni yang ada di dalam air vitagen tu tadi. Yang lain tu macam yang atas tu pun selalu juga pelajar-pelajar akan gunakan. Sebab dalam makmal kita ada bakteria yang dekat atas tu. Budak-budak suka ni nama dia sebab dia tulis dekat dalam kotak tu nanti E. coli. Dia pun budak-budak pun sebut dah E. coli. Tapi sebenarnya bukan macam gitu kita nak sebut dia. Kita sebut dia E. coli. E. coli. E. coli. Dia adalah sejenis bakteria dan dia dijumpai di dalam usus kecil kita lah. Tetapi jika jumlahnya banyak pada usus kecil, then dia boleh mendatangkan penyakit kepada kita. Kita kena tengok daripada segi jumlah dia lah. Okey, dekat urethra ni adalah salur kencing kita ni. Pun ada juga kita jumpakan pelbagai jenis bakteria. Okey, memandangkan bakteria ni banyak dalam badan kita, ada berapa jumlah bakteria yang ada dalam badan kita berbanding dengan jumlah sel yang ada di dalam badan kita. Ada berjuta-juta sel dalam badan kita ni. Kita ada sel darah merah, kita ada sel darah putih, kita ada sel macam-macam jenis sel lah. Kita ada sel tulang lah, dengan sel matanya lagi, sel kulit. Dan berapa pula nisbah sel hidup kita di dalam tubuh kita dengan mikroorganisma di dalam tubuh kita. Dekat sini kalau awak pergi dekat buku teks muka surat 4, dia ada minta awak scan barcode. Dekat situ awak boleh scan. Dekat situ ada satu kajian saintifik daripada saintis yang mengkaji jumlah. Dulu dia kata jumlah mikroorganisma kepada nisbah mikroorganisma kepada sel manusia ni adalah 10 nisbah 1. Maksudnya dekat sini 10 sel manusia bersamaan dengan 1 mikroorganisma. Ini dulu tapi yang terkini punya kajian dia kata jumlah tu sama. Kalau awak ada 1 sel, awak ada 1 mikroorganisma. Senang cerita, kajian yang terkini dia mengatakan kalau awak ada 1,000,000 sel dalam tubuh badan awak, bermaksud awak juga ada 1,000,000 mikroorganisma. Tak jadi masalah, awak boleh scan buku teks muka surat 4 dan awak akan jumpa satu kajian saintifik yang dilakukan dan awak boleh baca jurnal tu dan akhirnya saintis tu mengatakan jumlah mikroorganisma dalam badan manusia dalam sekitar tubuh berjisim 73 kg dia adalah 1:1. 1 sel dan nisbah 1 mikroorganisma. Tu macam tu sekali banyaknya mikroorganisma dalam tubuh badan kita ni dijumpai. Tapi awak jangan ingat semua tu mendatangkan penyakit pada awak. Tidak. Dia boleh juga mendatangkan kebaikan. Jadi kita sebelum tu awak boleh tengok belakang cikgu ni. Kita ada berapa jenis mikroorganisma dalam dunia kita. Saintis dia dah mengumpulkan bahawa dia juga menyatakan bahawa mikroorganisma kita boleh kelaskan kepada 5 kelas mikroorganisma. Yang pertama adalah fungi ataupun kita panggil dia kulat. Yang kedua alga, ketiga protozoa, keempat bakteria dan kelima adalah virus. Okey, kita tengok dulu. Kita tengok yang pertama adalah fungi ataupun kulat. Bahasa Melayu kita panggil kulat lah. Okey, kulat ni contoh yang paling jelas sekali adalah kalau awak nak tengok dia lah. Awak nak tengok dia jelas, awak pergi beli roti gardenia dan kemudian awak biarkan sehingga tamat tempoh. Seminggu selepas tamat tempoh, then awak akan dapat perhatikan ada warna hitam keluar. Warna hitam tu keluar dan awak akan tengok itulah yang kita panggil sebagai kumpulan kulat. Nama dia mucor. Kita tengok sekejap, kita pergi kat Google macam mana bentuk mucor ni tadi. Mucor. Bentuk dia macam kat belakang lah. Kat belakang cikgu ni boleh tengok mucor. Kita type mucor roti. Sebab mucor ni kulat dan dia biasanya duduk dekat roti. Awak nampak tu? Nampak kan? Cikgu, tadi cikgu cakap tak boleh nampak guna mata kasar. Yang ini saya boleh nampak pula dengan mata kasar. Cikgu tak payah guna mikroskop. Ya, memang betul sebab jumlah dia dah banyak. Kalau awak zoom,
awak tengok ni pun awak tak tahu yang mana satu mikroorganisma secara satu sel. Tak ada tak boleh nampak juga. Awak mesti kena menggunakan mikroskop. Bila awak guna mikroskop barulah awak dapat tengok bentuknya seperti ini kat belakang cikgu nampak. Nampak mouse cikgu tu. Mikroorganisma kulat ni yang duduk dekat atas roti kita panggil dia sebagai mucor. Awak tengok kalau kita tengok mikroskop baru kita nampak. Oh, dia bentuk dia macam satu benang halus, kepala warna hitam. Dalam kepala ada banyak biji-biji yang dipanggil sebagai spores. Spores ni bila dia nak membiak, maka spores ni akan diletuskan dan tercampaklah dia punya spores ni, dan spores ni akan pergi dibawa oleh angin dan pergi ke tempat-tempat yang lain dan dia boleh merebak. Dia boleh membiak ke roti yang lain. Ini yang kita panggil sebagai kulat. Okey, kita tengok contoh yang lain. Ni kulat kumpulan yang pertama. Kulat ni sebenarnya adalah mikroorganisma yang terbesar lah. Cuma bab yang pertama kita belajar mikroorganisma. Mikroorganisma maksudnya benda tu seni, tak boleh tengok dengan mata kasar. Jadi kalaulah soalan dia berikan contoh kulat, awak pun bagi contoh cendawan. Dalam tajuk ni dia agak kurang tepat lah. Kalau awak bagi contoh cendawan, sebab cendawan ni betul dia adalah kulat. Tetapi dalam tajuk mikroorganisma, dia tidak boleh dikira sebagai jawapan lah. Sebab dia tidak cukup seni untuk dikatakan sebagai mikroorganisma. Okey, bentuk fungi Fungi ni dia kecil dan dia berbentuk bulat. Kepala dia tadi cikgu dah cakap. Dan di dalam dia ada spora. Spora ni bila dia nak membiak, dia meletus dan spora tu akan dibawa oleh angin dan dia membiak di tempat lain. Sebab fungi ni dia kulat ni tadi dia tak boleh buat makanan dia sendiri. Dia kena makan daripada dia punya perumah dia, host dia. Dia kena makan roti tu tadi. Sebagai contoh, kulat ni dia pun pernah hidup dalam dunia awak tau. Kalau awak nak tengok, awak boleh tengok kat sini. Cikgu boleh tunjuk. Pernah jumpa tak pelajar yang ada penyakit macam kat belakang cikgu ni? Ini adalah disebabkan sejenis kulat yang bernama Trichophyton. Trichophyton. Python ni macam nama ular sawa kan? Python. Tapi lebih kurang lah tengok kesan dia. Ini kesan kulat. Kulat tu kalau dia dah merebak sampai ke tangan jari awak, dia boleh merebak kepada tangan yang di sebelah lagi. Boleh merebak ke bahagian kaki lagi. Sebab apa? Sebab dia mempunyai sistem pembiakan melalui spora. Spora yang terletus, dia boleh dibawa oleh angin. Dia merebak ke serata tempat lah. Ini kalau dia merebak kena kulit member boleh jadi macam ni. Macam tu sekali. Ni sejenis kulat lah ni yang menyebabkan penyakit ni. Ada juga. Yang ni pun mungkin awak selalu dapat tengok. Ini adalah kurap. Kurap ni disebabkan oleh kulat. Kenapa sebab dia menjadi macam ni? Kurap kenapa boleh jadi macam ni? Sebab dia tak jaga kebersihan. Jadi kulat tu senanglah membiak. So kena jaga kebersihan. Kalau jumpa member macam gini, jangan kita berkongsi tuala dengan dia. Jangan pula kita berkongsi pakaian dengan dia. Tak boleh buat macam tu sebab nanti dia boleh mempermudahkan penyakit ni berjangkit kepada kawan-kawan yang lain. Itu contoh dia lah. Okey, kita tengok. Yang ni semua awak boleh baca. Dia mudah je. Cikgu explain yang supaya awak mudah faham lah. Nanti naik sekolah kita akan buat pelbagai eksperimen. Okey, yang kedua adalah alga. Alga ni adalah sejenis mikroorganisma yang berwarna apa tu? Cuba awak tengok kat belakang cikgu ni. Warna apa? Warna dia warna hijau. Bermaksud bila warna hijau ni dalam sains, dia ada satu pigmen yang bernama chlorophyll. Chlorophyll ataupun chloroplast, dia menyebabkan alga ini boleh boleh membuat makanan dia sendiri melalui proses fotosintesis. Dia boleh buat makanan lah. Tak macam si kulat. Kulat dia makan daripada sumber perumah dia. Makan daripada roti, makan daripada kulit awak. Alga tidak. Alga dia akan buat makanan dia sendiri. Menggunakan apa? Cuba fikir. Fotosintesis. Dia menggunakan cahaya matahari, air dan juga karbon dioksida. 3 bahan untuk membuat
fotosintesis. So apa yang penting untuk bab 1 bagi subtopik jenis mikroorganisma ni adalah bentuk dia. Ni kalau awak jumpa bentuk kat belakang cikgu macam ni, warna hijau, lepas tu ada garisan-garisan macam ni. Yang dekat atas ni nama dia adalah Chlamydomonas. Chlamydomonas tak silap cikgu Chlamydomonas. Chlamydomonas. Yang ini pun adalah alga juga. Dia boleh buat makanan dia sendiri. Ni ada dalam buku teks. Cuba tengok ini macam mana alga membiak. Alga boleh membiak melalui pembentukan aseks ataupun seks. Seks dia tidak melibatkan jantina lah. Contohnya daripada 1 dia boleh melakukan mitosis dan akhirnya menjadi 4 Chlamydomonas dan akhirnya keempat-empat tu bebas daripada dia punya membrane cell dan keluarlah 4 Chlamydomonas. Yang ini kita panggil sebagai aseks. Manakala seks pula yang di sebelah kanan video ni dia ada jantan dan betina lah. Okey. Ni saiz alga. Alga dia saiz dia berbeza-beza lah. Ada yang kecil dan ada juga yang bersaiz besar. Ni contohnya. Yang macam lipas ni nama dia Chlamydomonas. Yang bentuk empat segi ni. Kenapa dia bentuk empat segi? Ini awak belajar dalam sains tingkatan 1. Sebab bentuk dia tetap. Sebab dia kan tumbuhan boleh melakukan fotosintesis. Jadi dia ada dinding sel kat sini. Jadi dia dianggaplah sebagai sel tumbuhan, bentuk dia tetap. Awak tengok yang lipas ni tadi pun dia ada dinding sel. Jadi bentuk dia tetap. Bentuk dia tetap. Ni bentuk gambar yang betul. Chlamydomonas dekat sebelah kanan kita ni. Minta maaf. Ini bukan Chlamydomonas. Ini tajuk lain. Ini mikroorganisma yang bernama protozoa. Cikgu tersilap. Cikgu ingat ni lipas ni macam bentuk yang Chlamydomonas tu. Okey, protozoa. Protozoa ni biasanya dia hidup dalam aquatik lah. Kita tengok nanti contoh-contoh yang popular. Ni mesti pernah dengar. Ini nama dia Paramecium. Bentuk macam selipar Jepun ada bulu-bulu. Nama dia Paramecium. Dia duduk dalam air lah. Boleh cakap hidupan yang aquatik. Dia ada bulu halus ni. Nama dia cilia. Cilia ni membantu dia pergerakan dia lah. Locomotion dia. Nampak tu? Bulu-bulu halus dia. Cilia. Dan dia ada vakuol mengecut dan dia ada vakuol makanan. Vakuol mengecut ni untuk pengosmo kawal aturan dia. Sebab dia hidup di dalam air, jadi dia kena mengawal jumlah air supaya seimbang dengan keadaan sekeliling dia. Okey, ni bentuk Paramecium lain sikit ni. Ini bukan bentuk selipar Jepun. Ini bentuk yang berterabur. Tak tahu bentuk dia macam mana. Bentuk dia sebenarnya tak tetap lah. Nama dia adalah ameba. Dia bentuk dia tak tetap. Sebab dia tak ada dinding sel, jadi bentuk dia tak tetap lah. Sama juga dia ada vakuol mengecut, vakuol makanan. Sebab dia ada vakuol mengecut adalah sebab dia hidupan akuatik. Dia perlu mengawal keseimbangan cecair di dalam sel dia. Okey, dia makan apa sebenarnya? Dia makan partikel-partikel halus yang ada di dalam habitat dia. Jadi dia makan melalui satu kaedah yang dipanggil sebagai fagositosis. Fagositosis adalah kaedah untuk memerangkap dan kemudian makan dan kemudian mencernakan. Ingat, 3 tu memerangkap makanan. Yang kedua adalah makan makanan tersebut. Dan ketiga, dia mencernakan makanan tersebut. Kita tengok video lah untuk kita faham fagositosis ni macam mana. Kita boleh buka YouTube, kita type fagositosis. Tada. Fagositosis. Okey, tengok yang gambar betul lah, baru best kan. Seramnya. Macam cerita hantu. Tengok guys. Seramnya guys. Dia buat apa tu? Jangan main-main guys. Nak makan ke tak nak ni? Kita tunggu dulu. Lama sikit. Cikgu cepatkan sikit lah. Nak makan pun lembab.
Mana ya? Dia dah perangkap kan. Dia nak ini partikel ni bentuk macam paramecium, bentuk macam selipar jemput ni. Tengok ameba nak buat apa. Kita tengok dulu, kita tengok dia dah mula nak perangkap, tapi yang peliknya makanan ni macam merelakan dia macam nak bunuh diri pula. Sengaja datang dekat-dekat. Memang kenalah. So ameba nak buat apa? Seram sangatlah sound dia. Cikgu slowkan sikit sound dia. Ameba pada ketika ini dia sedang merangkap. Dia dah mengepung, dia merangkap. Lepas ni barulah dia akan makan. Guys, seram guys. Zoom sikit. Tengok apa jadi kepada makanan ameba ni. Itu dia guys. Dia dah tak boleh keluar lah. Dia dah kena perangkap. Kita tengok apa yang terjadi. Let dulu. Lembabnya ameba ni. Slow lah dia. Jalanan dia slow lah. Yelah, dia mana ada otot macam kita. Dia adalah hidupan yang simple. Sound pun boleh tahan juga, seram juga. Tembak. Okey, dia dah perangkap. So akhirnya lepas ni dia akan cernakan makanan ni lah, menggunakan enzim yang ada dalam ameba. So ameba akan cernakan makanan ni dan dia akan mendapat tenaga lah daripada proses ni. Wow, amazing kan? Amazing. Itulah kehidupan seekor ataupun satu protozoa. Okey, dia punya pembiakan pula. Macam mana dia nak membiak tu tengok guys, dia membiak macam mana guys. Dia membiak melalui belahan dedu. Belahan dedu. Okey. Habitat, dia duduk di dalam air tawar. Kan cikgu dah cakap tadi, dia adalah hidupan yang akuatik. Dia duduk dalam kawasan yang berair lah. Macam, actually kat longkang pun ada. Kat longkang pun ada, kat lopak-lopak, kolam. Ada paramecium ni. Okey, ni mikroorganisma yang ketiga. Nama dia adalah bakteria. Ini yang popular kita sebut, bakteria kan. Dia memang kecil lah. Kena guna mikroskop nak tengok dia. Dia ada 4 jenis. Bergantung kepada bentuk dia. Ada yang bentuk kita panggil dia kokus. Bentuk dia bulat-bulat. Kita panggil dia berpilin. Sebab bentuk dalam sains kita panggil dia spirillum. Sebab berpilin-pilin bentuk dia. Dan ada juga yang bentuk dia bentuk batang macam tu. Dan ada yang bentuk koma pun ada juga. Vibrio nama dia. Vibrio cholera. Ini boleh menyebabkan ciri berik ni. Banyak ni. Streptococcus ni adalah bakteria yang boleh menyebabkan kita batuk. Sebab tu nama ubat sakit tekak, nama dia Strepsil. Dia dapat nama tu daripada perkataan ni lah. Streptococcus. Nama bakteria. Untuk bunuh dia, kita pakai Strepsil. Okey structure bakteria. Ni contohlah bakteria biasalah, dalam dia nukleus. Lepas tu dia ada echo dia untuk locomotion, untuk pergerakan dia pakai echo, nama dia flagellum. Tadi paramecium nama bulu-bulu dia adalah cilia. Kalau dia ada satu ekor nama dia flagellum. Kita tak boleh namakan dia cilia Okey. Ada bakteria yang boleh membuat makanan dia sendiri sebab dia ada klorofil, dan ada juga bakteria yang bersifat parasit. Dia makan daripada perumah dia pun ada juga Okey, bakteria ni dia ada dekat mana? Mana dia hidup? Dia boleh hidup dekat udara sekeliling, dia boleh hidup dekat air, dia boleh hidup dekat tanah. Dan dia ada juga di dalam tubuh badan kita lah. Dia membiak macam mana? Dia boleh melalui belahan kedua ataupun secara konjugasi. Yang ini kita ada jantan betina lah. Dia ada 2 sel, dia bergabung macam tu Dia saling bertukar maklumat genetik. Itu yang dipanggil sebagai konjugasi. Okey, ciri istimewa dia. Dia boleh buat apa? Dia boleh endospora ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Permukaan perlindungan endospora ini akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan. Maksudnya kat sini dia boleh hibernate. Bila dah sesuai barulah dia pecahkan dinding dia, dia muncul tiba-tiba. Ni ciri istimewa dia, ni yang menyebabkan dia berbahaya ni.
Jadi kalau kita cuci setakat cuci guna air biasa, jadi tak boleh nak membunuh dia sebab dia ada endospora. Endospora ni macam satu shield untuk bakteria ni tadi. Bila sampai dekat tubuh badan kita, barulah shield dia pecah dan dia membiak dekat dalam tubuh badan kita. Jadi nak pecahkan shield dia ni, itu yang kita gunakan sabun untuk mencuci tangan, gunakan sanitizer. Ini boleh memecahkan dinding yang ada di dalam bakteria ni tadi. Nampak tu, dia ada spora kan, tetapi dia juga ada endospora, iaitu ada satu permukaan yang melindungi bakteria tu tadi. Ini dia, ini yang paling berbahaya sekali. Nama dia adalah virus. Virus ni dia berbahaya lah. Sebab apa dia berbahaya? Sebab dia, sifat dia tu, dia tak hidup sebenarnya. Dia tidak bernafas, dia tidak makan. Tetapi apa objektif dia ada dekat muka bumi ni? Objektif dia adalah untuk membiak sahaja, untuk memastikan spesies dia bertambah. Dia duduk dalam badan awak, dia tak buat apa-apa, tetapi dia gunakan sel badan kita untuk menukarkan sel badan kita kepada diri dia. Contohnya, virus COVID-19. COVID-19 dia masuk melalui sistem pernafasan kita dan dia boleh menukarkan segenap sel yang ada dalam tubuh badan kita, terutamanya sel yang ada di dalam sistem pernafasan kita, menjadi virus COVID. Itu yang berbahaya dia. Saiz dia memang sangat-sangat kecil. Awak kena gunakan mikroskop elektron, di mana mikroskop ni tak akan ada kat sekolah, melainkan di universiti. Okey, bentuk-bentuk virus. Kalau awak tengok bentuk dia adalah sama saja. Bentuk dia adalah sama macam bentuk COVID-19. Bentuk bola, lepas tu tajam. Kebanyakan virus bentuk dia macam tu lah. Sama juga, kecuali Ebola. Ebola ni yang dibawa oleh kelawar tu, yang ada dekat negara-negara Afrika, termasuklah dekat Arab Saudi. Yang kalau kita dekat ini kat Malaysia tak popular lah. Virus yang popular kat Malaysia ni adalah HIV dan juga virus COVID-19 ataupun influenza H1N1. Sama, itu antara virus yang popular lah. Okey. Tengok structure virus kat belakang cikgu ni. Apa yang specialnya? Dia di dalam structure sel virus ni tadi, dia ada genom dia, iaitu bahan genetik dia. Bahan genetik dia ni, dia masuk je dalam tubuh badan perumah, ataupun contohnya COVID-19 lah. Dia masuk je dalam tubuh badan manusia, genom dia ni akan dilepaskan dan diinjek ke dalam setiap sel tubuh badan kita. Jadi setiap sel tubuh badan kita akan dipaksa bertukar jenis menjadi sel COVID-19. Macam gitulah hebatnya virus ni tadi. Ni bentuk dia. Menakutkan. Kita boleh tengok YouTube lah. Kita tengok YouTube sekejap. Kita tengok YouTube. How virus replicates. Animation. Tak ada. Okay guys, kita tengok ni video ni. Lama tak? 1 minit, tak ada hal. Okey, jom kita saksikan. Every cell in your body is a tiny factory, constantly making proteins. Your genetic code, or DNA, directs every activity. Protein-making machinery in the cell reads the cell's own DNA and makes sure the cell proteins go where they're needed. Ni mungkin dalam keadaan yang normal, guys. Sel-sel kita ini suasana di dalam sel kita. Viruses have their own tiba-tiba genetic ini dia code, musuh kita datang, guys. but they don't Virus have the machinery COVID-19. to copy their Dia DNA. datang, dia buat apa ni? Nak pergi mana So ni dia ni? viruses need your Gatal cell's betul dia. machinery to reproduce themselves. Dia nak melekat, guys. A virus starts this process by look at using that. the keys on its surface to gain entry. Dia melekat dan dia masuk Like a terus ke Trojan dalam sel horse, kita. it enters the cell. Okey, dia dah masuk dalam sel kita. Nak pergi mana ni? The Dia virus releases its own DNA into the unsuspecting yes. cell and hijacks the dia protein-making machine. sedang masuk ke dalam nukleus sel kita dan dia mengarahkan This vital nukleus cell kita untuk function becomes menghasilkan an assembly line for virus new itu lagi. virus particles. Kita No dipaksa, guys, longer in untuk buat service to your virus tu. body, the cell now serves the virus. Nampak tak? Itulah maksud dia. Tadi virus tu datang, dia datang satu. Bila dia datang je, dia ni sebagai penjajah. Dia datang, dia masuk dalam istana, dia mengarahkan ketua dalam istana tu. Dia kata, aku nak engkau hasilkan virus yang sebiji macam aku. So sekarang ni kerajaan yang sel tu tadi,
dia dah ikut cakap virus tu tadi. Sekarang sel ni kerja dia bekerja dengan virus ni. Tengok sel ni buat apa. manufacturing Sel thousands ni of dah jadi new kilang virus pula untuk particles, membuat virus which ni are tadi. released to So enslave sekarang more virus tu dah ada cells, banyak. Sekarang dia boleh menjangkiti thousands tubuh and kita. thousands more. Thousand or maybe millions of virus. Itulah kerja dia. Kerja dia adalah menghasut sel kita untuk bekerja dengan dia supaya menghasilkan dia. Oh, sedap hidup dia. Okey, itu virus Okey, virus tu kerja dia. Kerja dia memang duduk dalam tu. Okey, sampai sini saja kelas cikgu sebab cikgu dah bercerita tentang 5 jenis mikroorganisma, bakteria, protozoa, kula, virus dan juga bakteria. Okey, dekat sini kita stop sebab tajuk yang subtopik ini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma cikgu akan bincangkan pada minggu hadapan. So pada minggu ni cikgu nak awak tonton video ni dan ulang jika tidak faham. Jika tidak faham juga letak komen, like ataupun subscribe ke kalau yang belum subscribe channel cikgu, dan boleh komen soalan awak dekat bahagian bawah jika awak tak faham, dan bila cikgu ada masa cikgu akan jawab. Kalau awak susah boleh WhatsApp, lebih mudah. WhatsApp paling senang. WhatsApp je. WhatsApp cikgu akan balas. So itulah bab pertama iaitu tentang mikroorganisma. Okey, kalau dah tak ada apa-apa, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.